ada mesej daripada klien MBB lah. Salam, apakah dengan mengamalkan air akali pH 8.5 lah, contohnya air kangen, lebih baik untuk orang yang ada masalah gastrik ke anxiety? Apakah dengan minum air tapisan boleh menyebabkan perut jadi kembung? Air tapis pula dah. Maksud saya, apakah air tapisan yang biasanya dalam keadaan pH berasid boleh juga jadi punca kepada kembung perut? Okey, so klien ni cakap air tapis biasa ni dia berasid, so dia kena minum air kangen water ni. Air akali ni bagus sebenarnya sebab 78% dalam tubuh kita adalah air. Tubuh kita perlu dalam keadaan akali untuk kekal sihat. Kiranya dalam berasid tu sebab penyakit mudah hinggap. Oh, dia kata akibat badan kita ni berasid, penyakit mudah hinggap. Sebab tu kena ambil air kangen water. Dikatakan macam tu lah nah. Okey. Kebanyakan air tapisan adalah berasid, itu yang berkemungkinan lambatnya sembuh sesuatu penyakit. Okey, so untuk kali ni kita tunggu Ustaz lagi dalam masa 1 minit. Kita bagi cukup pukul 9. Lepas tu kita start lah topik hari ni. Topik hari ni kita start lagi. Lagi 1 minit dan kita start. 1 minit lagi. Okey, baik. Kita bersambung semula. Okey, soalan mana soalan, banyak soalan ni. Banyaknya soalan. Okey. Waalaikumsalam. Bukan di mata salah satu whole body dia berpindah-pindah. Ya, betul. Akibat kekurangan vitamin. Okey, kita kena tahu kalsium ni guna dia bukan untuk tulang saja. Kalsium ni bukan untuk tulang saja. Dia untuk kita communicate antara kita punya saraf, memerlukan kalsium juga. Okey. So, kalau kita kekurangan vitamin D dan tempoh jangka masa yang agak panjang akibat gastrik ke anxiety ni, dia Sat. Ya. Okey, sekejap. Okey. Sambung balik, dia akan menyebabkan berlakunya kita punya saraf tu kurang boleh berhubung antara sama lain dan menyebabkan berlakunya masalah apa macam tadi ya. Dia jadi muscle spasm. Muscle spasm ni dia dekat kita punya jointing tu dia macam menggeletar sikit. Nah, ini perkara biasa. Okey. Saya pening dunia rasa pusing ikuti kembang perut, saya ada gastrik, itu perkara biasa. Ada tips Naila 19, ada tips ni berkenaan apa untuk vertigo dekat saya punya TikTok. Cuba tengok. Ni akibat kita pertambahan cecair dekat kita punya kawasan dalam telinga kita, iaitu lagi tepat dekat kita punya salur separuh bulat. Okey, condition ni dinamakan sebagai endolymph hydrops. Apa yang akan berlaku, dia akan senang trigger kita punya hair cell yang mana detect kita punya motion, menyebabkan berlakunya masalah pening memusing itu dah. Okey, baik. Power sungguh hafal Al-Quran ni berangi tu apa. Dia tak apa. Untuk sementara waktu awal saja. Sebab tu kita kena start dengan setengah dulu.
Okey, saya ada gastric gut anxiety dan saya sakit leher urat perut rasa, saya ada gastric gut anxiety dan saya sakit leher urat perut kembung dan muntah. Okey, yang ni ada tips dia dekat saya punya bio. Yang ni dia sebab kita punya occipital nerve, dia dengan kita punya trigeminal nerve dekat kita punya pipi yang sambung dengan kita punya leher dan mengembang akibat masalah histamine intolerance. Okey, cara cepat nak hilangkan masalah ni untuk sementara waktu saya dan perkara ni akan berulang-ulang. Minum air, lepas tu tekan kawasan tu bagi senawa dan kawasan tu akan lega sendiri lah. Okey. Happy Hai Tuan, Happy D memang mantap. Okey, mantap Tuan, aku cakap memang mantap. Okey, tu cakap masalah leher juga akan jadi GERD. Kalau kita ada masalah apa macam saraf sepit dekat kita punya leher ya, kawasan kita punya cervical ni, dia sepit saraf, bukan saja masalah GERD, masalah kencing manis pun akan jadi juga. Okey. Bila perut dah okey, masalah anxiety akan sembuh sudah semestinya. Okey. Baik, jom kita sambung hari ni untuk masalah untuk persoalan kita malam ni mengenai air Kangen water ni ya. Okey. Kangen water ni, dia kalau kita beli air pendapih kan, dia ada reverse osmosis. Lepas tu satu lagi dia kata ada alkaline function. Selalunya function ni dia separate kan. Okey. Contoh kalau kita beli Kowe biasa bayar berapa ringgit, RM68. Dah tahu kalau RM70 ke RM86 ya. Sekarang ni saya pun tak tahu, saya pakai Kowe. Yang tu yang standard punya model, dia ada reverse osmosis. Reverse osmosis ni maksud dia melalui proses penapisan, melalui ada dia punya filter, ada dia tapis, dia buang segala benda impurity daripada kita punya minuman dan benda tu boleh minum lah, safe to minum. Tapi berlainan dengan air yang melalui proses electrolysis. Electrolysis ni dia akan produce untuk electrolysis ni adalah proses untuk meningkatkan pH kita punya air minuman tu, menjadikan dia air alkaline lah. Dia ada cathode, anode, yang ni produce untuk satu hydroxide ion, satu produce untuk hydrogen ion. Kalau untuk hydroxide ion ni alkaline, ini hydrogen ion acidic. So kalau macam dalam sistem dia tu, dia akan lebihkan sikit hydroxide ion untuk mengalkalinkan kita punya water drinks. So pH dia selalunya main dengan sampai maksimum 8.5 sahaja. Dia tak boleh lebih daripada 8.5. Kalau lebih daripada 8.5 boleh kena saman. So kalau mana ada syarikat-syarikat kata dia punya tu sampai 10 apa semua tu, bohong lah. Sebab dia kena faham, alkaline ni dia sama juga macam acid. Kalau dia lebih pada 8.5, dia akan bersifat menghakis dah. Kalau masuk 14.5 tu, macam ada hari tu saya tengok ada seorang ni dia kata air Zam-Zam ni pH dia 14.5. Memang tak lah, kalau pH 14.5 ni minum tu berlubang perut nanti. Okay lah. Okay, so soalan dia apa lagi tadi? Apa beza air alkali dengan air tapis biasa? Air alkali melalui proses electrolysis, air tapis biasa melalui proses reverse osmosis. Reverse osmosis dia pakai filter. Electrolysis ni dia pakai proses electrolysis yang ada cathode dengan cathode dengan anode, yang mana satu positif, satu negatif, satu ambil hydrogen oxide, satu ambil hydrogen punya ion. So dia lebihkan sikit kat dia hydrogen peroxide lah. Saya ni main sebut lah. Hydroxide bukan hydroxide, betul pasal macam tak kena. Hydroxide nya ion, satu dia hasilkan hydrogen ion, dia lebihkan punya hydroxide, so dia akan alkaline kita punya water. So mudah macam tu sahajalah, no? So persoalan nombor 2, air tapis ni berasid ke? Air tapis ni maksud air melalui proses reverse osmosis. Taklah berasid. Benda ni dia pH biasa, pH normal saja, safe to consume. Cuma dia tak ada mineral. Macam air kosong biasa. Air kosong ini dinamakan sebagai air kosong lah. Dimakan sebagai air kosong. Okay.
Macam mana tubuh badan kita ni boleh jadi beraksid? Sebab soalan dia, orang claim kata air alkaline water ni boleh neutralkan asid pada badan kita. So kita kena tahu asid pada badan tu macam mana sebenarnya. Satu benda yang saya tunjuk soalan sebab orang tu saya sering pernah mengenal paling maksimal leaky gut boleh sembuh berapa persen tuan? Dia boleh sembuh sampai kita boleh rasa 100% tau. Tapi saya selalu ingatkan 10% yang kita rasa okey tu kita simpan dalam peti besi. Kita biar sentiasa dalam keadaan 90% supaya kita sentiasa berjaga-jaga. Kita tak makan benda mengarut balik, kita tak kepada lifestyle dulu balik nah. Kalau tidak benda tu tidak jadi balik. Tuan, ada beza ke air mineral tudung biru dengan tudung hijau? Ada beza ke? Salah. Saya rasa tu saya. Sebelum saya buat keluar statement yang tak betul kan. Baik, kita tengok dulu nah. Okey, dah faham. Untuk tudung biru, dia diperoleh dari sumber air bawah tanah dan dipam naik untuk menjalani proses penyulingan sebelum dibotolkan. Okey. Dia okey je boleh minum lah. Tapi kalau nak yang paling okey sekali, yang penutup kali hijau tu, air mineral sebelum jadi air ni diambil khas dari dalam tanah di kawasan tertentu yang diperakui mempunyai kandungan mineral yang sangat tinggi. Kira dia paling proper lah. Kalau botol putih tu, orang kata air tapis biasa lah. Air melalui proses penyulingan. Betul lah. Okey. So, untuk kembali, sekarang kita punya live tunjuk alkaline water yang semua kita fokuskan dulu pada live. Okey. Terima kasih Datuk Omar. Terima kasih sebab banyak. Kalau boleh soalan tu kita menjurus kepada alkaline water dengan ni, kalau tidak dia tukar Tina. Okey, baik. Macam mana tubuh badan kita ni boleh jadi beraksid? Dia bukan nak kata beraksid tau. Dia banyak, orang kata dia teroksida. Senang kata teroksida. Macam mana dia boleh teroksida? Satu, akibat proses, kalau kita tersangkut dalam mode simpatetik dominan, kita kekurangan bekalan darah dan saraf kepada kita punya external limbs, kita punya extremities, kulit kita, dia block kat sini, tangan dua, lepas tu dengan bahagian bawah pinggang ke bawah. Apa yang akan berlaku? Proses glycolysis kita akan function dalam keadaan tanpa oksigen, kekurangan oksigen sebab bekalan darah kurang. Semudah itu saja tau. So, bila proses glycolysis ni memasuk cara kita proses penukaran glukos kepada energi. Contoh kalau ada oksigen mencukupi, daripada glukos ke pyruvate, pyruvate kepada laktat akan pergi kepada kita punya sel kita akan produce ATP. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau keadaan anaerobik, dia akan masuk jalan lain pula, laktat dia akan masuk proses lain yang mana dia punya energi penghasilan tenaga ATP tu adalah sangat rendah. Kalau compare kepada aerobik, ada oksigen, dia nisbah 1 kepada 15. 1 kepada 15 lah. 1 kepada 15, 16, 17. Boleh kata 1 kepada 17 lah. Bermaksud tak efisien lah, tak efisien. So, dalam proses dalam tak efisien satu lagi dia akan produce hydrogen ion. Hydrogen ion dia akan mengoksidakan kita punya otot dan kita punya cells. Dan bila perkara tu berlaku, sel kita akan produce reactive oxygen species pula. Reactive oxygen species ni pun dia agent radang juga, agent oksida orang panggil. So, combination hydrogen ion dengan juga reaktif oksigen species ni akan mengakibatkan tubuh badan kita sentiasa dalam state of radang inflammation.
Yang ni yang dinamakan sebagai acidic, tapi itulah penjelasan dia secara detail lagi lah. Okey, macam mana tubuh badan kita boleh jadi berasid? Okey, saya dah explain dah. Macam mana air kangin water ni orang cakap boleh neutralkan asid? Dia masuk ke mana? Okey. air kangin ni orang claim. Okey, orang claim. Satu orang claim dan paper dia ni untuk dia punya benefit dia ni banyak dikeluarkan oleh orang yang menghasilkan mesin-mesin penapis ni dan ada sponsor-sponsor lah, no? So dia punya bukti-bukti dia ni banyak orang boleh challenge. So dia tak apa dah kuat, So kita tengok apa dia punya macam mana lah. Mana contoh saya ni? Potential. Okay, dia orang claim kata dia boleh reduce oxidative stress sebab dia punya pH dia ada hydrogen ion dalam tu, hydroxide dalam air minuman tu boleh menetralkan hydrogen ion dan reactive oxygen species dalam kita punya tubuh badan pada otak-otak kita ni, menyebabkan dia mudah bersifat antioksida lah. Tapi kalau kita nak kata macam tu, lebih better kita makan buah beri, lebih better antioksida daripada makanan kita. Dia punya better dia tu 1/200. Maksud dia nak kata dia punya benefit tu ada benefit, tapi taklah tinggi macam kita ambil makan real food ni. Okay. So hydration, orang kata minum air ni dia lebih easily absorb masuk dalam kita punya badan, mudah diserap oleh kita punya tubuh badan, dan sekaligus promote hydration lah. Maksud dia kita tak dehydrate lah, kita tak berlakunya masalah kekurangan air. Okay. Dia claim. Okay, lepas tu ada orang kata ada anti-aging, dia kata ada anti-aging lah sekali, anti-aging. Tapi apa benda tu orang kata tak clear. Semua dalam keadaan masih teori dan bukti anekdot. Dia macam lebih kurang macam suplemen kita juga lah, MBB ni anekdot. Orang cakap bagus, kita kumpul dan kita jadikan ni sebagai, dan kita akan jadikan sebagai macam satu kitab. Lepas tu kita boleh dah propose kat siapa-siapa untuk further study menentang ni. Okay, ni kita tengok acidity and alkalinity in the body. Kita dah cakap ada oxidative stress and free radicals. Kita dah cakap ada free radicals ni, reactive oxygen species ni lah yang dihasilkan akibat inflammation kita punya cells. The concept of alkaline water kita dah sembang dah. Hydroxide ion kita dah sembang dah. Neutralizing free radicals kita sembang dah. Reducing oxidative stress kita sembang dah. Selective antioxidant properties of molecular hydrogen delivery to cells. Okay, satu lagi yang delivery to cells ni, dia dikatakan akibat dia punya H2 punya molekul ni sangat kecil, dia boleh easily absorb melalui kita punya digestive tracts, masuk kepada kita punya darah, masuk kepada kita punya cells. Dikatakan tapi taklah nak kata benda ni salah, tak dikatakan benda ni betul. Macam itulah. Oleh kerana hydrogen throughout the day preferably. Okay, cara untuk pengambilan air kangin ni nak ambil boleh, dia tak ada masalah, boleh ambil. Cuma jangan ambil waktu bancuh dengan hafal. Itu saja. Jangan ambil waktu bancuh dengan hafal. Jangan ambil selepas makan. Apa lagi ya? Jangan ambil sebelum makan. Sebelum makan, selepas makan, betul-betul selepas makan, ataupun bancuh dengan hafal ataupun produk ni.
dia boleh ambil waktu perut kosong, dan akan ada manfaat. InsyaAllah lah akan ada manfaat. Tapi okey, kita nak kata dia bagus sangat tu, tak tahu nak kata. Tapi kalau untuk mineral water, bagus. Kita tahu bagus. Mineral water pun air alkaline juga, tapi dia alkaline cara lain. Dia alkaline oleh kita punya garam mineral tu sendiri. Magnesium, fosforus, kalsium, benda-benda tu yang alkalinekan kita punya air mineral. Tapi berlainan dengan berlainan dengan air kanggian ni. Air kanggian ni kira air kosong yang melalui proses elektrolisis menjadikan dia pH dia naik. Dua benda yang sangat berbeza. Air mineral ni confirm dah bagus, sebab ini adalah state air yang sepatutnya original form kita minum. Ni memang bagus pun, tak ada masalah. Tapi kalau untuk air Kangen water ni, kalau nak minum, nak dapat manfaat, saya rasa sebab benda ni ayah saya pernah cakap kat saya, kalau nak minum air Kangen water, waktu tu dia explain panjang lebar lagi lah pada saya panjang, dia lagi pandai buat ni. Jangan bancur dengan Alfai, jangan minum dia sebelum kita makan, sebab dia akan alkalinekan kita punya digestive, dia akan alkalinekan kita punya gastric juice, kita akan jadi susah nak hadam protein. Dan nombor 3, jangan minum selepas makan, sebab dia akan ganggu kita punya pankreas dengan kita punya pankreas dan kita punya hempedu daripada buat kerja. 3 benda ni kalau nak ambil untuk ada manfaat, insya-Allah ada manfaat waktu kita perut kosong. Itu saja. So pH berapa yang sesuai untuk kita minum dan macam mana dia bantu kita? pH yang sesuai adalah pada 6.5, 7 kepada habis naik sekali, paling tinggi sekali, paling limit dia 8.5 pH. Lebih pada itu dah mengarut dah. Okey. Orang GGA ni boleh minum air alkaline? Boleh. Waktu perut kosong berbantu ke? InsyaAllah. Kalau boleh minum macam mana dia bantu. Yang ni kita ikut dia punya paper-paper yang publish lah. Dia kata dia ada health benefit, antioxidant. Yang ni je lah kot. Antioxidant ni je lah kot. Tapi kalau betul-betul antioxidant dia, kalau compare tu kita punya real food lagi better lah antioxidant properties daripada air kangen electrolysis ni. Itu sahaja nah. So kita tengok soalan balik. MBB beginner boleh makan pistachio dan gajus tak? Okey. Okey. Kalau tengok ni air koko kan. Air koko ni tengoklah. InsyaAllah dalam bulan depan kot saya launch. Kan kita ada kopi dah kan. Ini air koko tanpa creamer, apa semua segala tu, dan ada ekstrak kunyit hitam sekali untuk energi. Okey. Dia kata membantu untuk mengurangkan oxidation stress kan. Ya, betul. Tapi nak kata cara dia function betul tu, yang tu susah sikit lah. Kalau macam MBB, okey, kalau macam MBB, kita solve problem satu, histamine intolerance. Sebab histamine intolerance dia create radang pada kita punya cells, memang menyebabkan berlakunya penambahan reaktif oksigen species. Yang ni menyebabkan dia oxidize kita punya otot. Itu satu hal. Dan satu lagi, glycolysis dan keadaan anaerobik. Dia produce hydrogen ion, dia akan oxidize kita punya otot. Ada dua benda kat sini. So kita stop dua-dua benda ni sekaligus tau. Kita stopkan dua-dua benda ni sekaligus. Iaitu kalau untuk glycolysis anaerobik tanpa pasien tenaga tanpa oksigen ni, kita keluarkan badan orang tu daripada mood sympathetic dominant kepada parasympathetic dominant, rest and digest, dengan cara mengurangkan histamine intolerance. Satu lagi cara ni.
kurangkan leaky gut, automatic dia produce diamine oxidase cukup, kita boleh urai histamin, kita solve masalah histamin tolerance. So kita solve dua benda ni sekaligus, automatic tubuh badan taklah oksidasi selalu. No? Macam tu aja nak. Okay. No, molekul air dia kata molekul dia hydrogen oxide tu. Hydrogen oxide ni, hydroxide ni dia kata boleh combine jadi H2 dekat dalam. Jadi saya pun nak explain macam mana nak begini ni ya. Tapi dia sedang kata macam ni, bahasa simple lah. Molekul air tu jadi halus. Dia boleh masuk kita punya perut tu sampai kepada kita punya darah. So dia akan bantu cukupkan, lengkapkan ikatan molekul hidrogen ion ataupun kita punya reaktif oksigen species tu, produce water dan juga serta gas lain lah, dan benda ni akan solve problem. Dia kata macam tu lah. Malam tu sakit perut mungkin kerana roti. Kemarin saya makan burger, malam tu sakit perut juga mungkin kerana roti tu ke tuan. Satu roti, satu burger tu sendiri, burger tu dah sasak dah tepung. Satu dia punya sos. Lepas tu kita tengok dia punya jenis sayur. Boleh kata satu burger tu semua sekali yang problem. Okay. Tapi kita memang betul sebab badan rasa banyak improve. Alhamdulillah. Baca hafal dengan ayat Kowe boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan ni lah, jangan jenis air akal lain lah. Sebab kalau Kowe ni kan dia ada satu yang macam model yang paling canggih. Kat rumah saya dulu beli yang model paling canggih tu. Sebab kami ambil Alkaline water tu memang kami minum. Kami minum Alkaline water ni. Kami minum waktu perut kosong. Waktu perut kosong kami minum Alkaline water. Memang kami praktis lama dah benda ni. Tapi nak kata dia benefit banyak itu tak terasa lah sangat. Tak terasa lah sangat. Sebab orang claim kata macam air alkaline ni macam minum tu boleh mati hidup balik. Itu problem dia. Kopi ni betul saya tak boleh minum kopi langsung terus sakit kepala. Kopi Hafai ni boleh lama tak minum kopi sebab dulu ada migraine, boleh stop kopi terus migraine. Maksud dia alah kepada kafein. Try dulu kopi untuk kopi MBB ni, kopi boost ni, insya-Allah dia sebab dia counter balik dengan kita punya ekstrak cendawan susu rimau. Cendawan susu rimau ni dia kata macam ni kafein. Orang yang ada masalah perut GGA ni, kalau dia kafein, dia akan trigger kortisol sepatutnya. Tapi bila kortisol production tak cukup, dia trigger adrenaline. Bila trigger adrenaline, dia trigger secondary histamine release. Kalau tak cukup benda untuk block secondary histamine release tu, dia akan terus automatic trigger symptom. Cendawan susu rimau ni block dekat sini. Bila trigger adrenaline, dia block dekat dia punya trigger secondary histamine release ni. Trigger secondary histamine release, ini lah, dia block trigger secondary histamine release lah. Itulah kerja cendawan susu rimau. Sebab tu orang minum tu boleh dia tak kembung. Alpha tambah spritzer, memang okey sangat lah, tak ada masalah. Saya gastrik yang sakit, saya pening, rasa tenyum, berpusing-pusing, perut ikut kembung, rasa melayang dah 2 minggu. Saya ada gastrik. Dia kata sakit vertigo kalau pergi dia bagi ni saja Betasec saja, lepas tu balik, lepas tu makan tak ada apa pun. Apa kata Cik Naila, luangkan masa sikit, tengok dekat saya punya profile tu, semua tips. Saya pening rasa dunia memusing pun ada, perut ikut kembung pun ada, rasa melayang pun ada, sakit tembus ke belakang pun ada. Semua tips tu saya ada explain dengan detail lah dekat saya punya bio, ruangan bio. Dia kata ruangan bio tu, pergi tengok dulu. Okey, ini dia sebab apa? Tidak, dia suruh saya peringat, suruh promote. Okey, ini produk saya Hafai Plus. Guna untuk rawat masalah leaky gut. Lepas tu satu lagi, dia beli bukan dapat produk saya, dia akan datang sekali servis MBB, makan bagi betul untuk mengurangkan trigger histamin, untuk mengurangkan masalah histamin tolerance. Inilah dia
boleh membantu bagi saraf. Okey. Untuk Cik Nur Ain Syafiq. Okey, Nur Ain. Untuk masalah saraf, okey, ini antara yang paling common berlaku sekali untuk orang masalah gastrik anxiety. Sebab apa? Sebab bila kita stres, contoh ini kita ambil satu tangan saja, kita ambil satu tangan blok. Dia blok kita punya darah dan kita punya saraf ke kita punya kulit dan kita punya otot dan kepada hujung jari ni. Awal itu, okey, dia nak rasa kebah. Okey, dia nak rasa kebah. Lepas tu dia rasa mencucuk. Lepas tu dia rasa tak larat. Tangan ni nak genggam tak boleh, nak angkat benda tak boleh. Lama kelamaan akibat kekurangan bekalan darah dan tempoh jangka masa yang panjang dan juga cara kita guna energi kita tu dalam keadaan aerobik, biarlah. Sebab bila kurang saja bekalan darah kat sini, automatik dia block. Darah kurang, oksigen pun kurang. Nak tukar glukos kepada ATP, iaitu energi ni, dia memerlukan oksigen. Bila darah kurang, oksigen kurang, apa yang akan berlaku? Kita terpaksa tukar glukos dalam keadaan tanpa oksigen ataupun kurang oksigen. Ini digelar sebagai glycolysis anaerobik. Dia akan hasilkan energi juga, tapi dia tak seefisien dengan ada oksigen. Nisbah dia adalah 1/16. Okey, 1/16. Maksud dia, contoh kalau aerobik boleh hasilkan dalam 36 energi ke 38 energi. Anaerobik hanya boleh hasilkan 2 sahaja. Dia hasilkan 2, satu high, satu lagi dia produce hydrogen ion. Hydrogen ion ni dia bersifat oxidize. So, lama kelamaan kita akan dapati tangan kita akan makin mengecil, kulit akan menjadi makin flabby. Dan satu kita tahu, akibat kekurangan bekalan darah tempoh jangka masa yang panjang, darah dia bawa kita punya nutrien sekali, dia bawa kita punya vitamin, dia bawa macam-macam lah. Apa yang akan berlaku? Saraf kita akan start degenerate, start rosak, slow, perlahan-lahan. Okey. So, lama kelamaan dia akan jadi masalah saraf. Tapi kita kena perlu ingat, tubuh badan kita self-healing, self-repair. Senang kata macam tu, self-healing, self-regulate, self-repair, self-healing. Okey. Kalau kita bekalkan balik nutrien yang mencukupi, kita tak block dah darah kita berjalan kepada kita punya kulit dan kita punya otot ni, dia akan rawat diri dia sendirilah. Itu saja. Ya, betul. Kalau macam kita pergi dekat klinik, dia kata, oh ni kurang vitamin B12 lah ni. Betul. Dia kalau untuk nak berlaku masalah tu, dia memang akan berlaku kekurangan vitamin B12. Tapi bukannya dicakap, kalau contoh je ni, kalau kita tidur, lepas tu kita tindih tangan kita, lepas tu bangun tu, awak kebah ni, awak masa mencucuk-cucuk ni kurang vitamin B12. Dah lah, sebab kita tindih. Sama juga macam kita, kalau kita kekurangan bekalan darah kepada kita punya externals, kita punya limbs ni, akibat sympathetic dominant, dia memang kurangkan bekalan darah pada kita punya tangan, kaki, pinggang ke bawah, dan kita punya sistem pahadaman. Dia fokus dekat otak dengan jantung saja untuk orang tu terus hidup waktu tu. So, apa jadi? Dia start kebah, start mencucuk. Bila buat test darah, betul lah kekurangan vitamin D, vitamin B12 dalam tempoh jangka masa yang panjang. Sebab apa? Kita nak digest pun tak proper dah. Kurang bekalan saraf, kurang bekalan darah juga kat kita. Digestion kita pun haywire. Macam mana kita dapat vitamin yang mencukupi? Tapi nak dikatakan punca dia kekurangan vitamin B12, tak tepat lah. Tak kata punca kekurangan vitamin D pun tak tepat juga. Okey. Soalan pengambilan pengambilan software boleh membantu pelbagai saraf yang menyebabkan GERD juga ke? Boleh, sebab dia secara teori lah, tapi kita praktis dekat orang menjadi kan. So kita kata, kita interpret kata benda ni betul lah.
kan. Kita kata interpret, betul lah sebab solve problem orang tu kan. Kita interpret dia sebagai dia mengurangkan dan membantu pemulihan leaky gut. Itu saja dah stabilkan kita punya bakteri usus kecil semula. Kalau saya ambil Alpha ini boleh ke? Boleh, try silakan. Beg kuning ada bawah tu, tekan saja. Lepas tu maklumkan saya kata dah beli. Tuan Farhan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keradangan ambil reaksi ke tuan? Tak perlu. Dia apa-apa pun. Reaksi ni kan perasan saya letak lah kali kan. Dia lepas mikrobal saya letak dia lah kali. Dia macam nak kata keperluan dia hanya untuk maintenance sahaja. Untuk mengurangkan keradangan, kita kena solve punca dia dulu. Punca dia adalah stres. Kita boleh pilih salah satu daripada 3 ni lah. Pilih emosi, fizikal, tulang belakang lah selalunya, dan chemical, makanan lah selalunya. 3 benda ni akan menyebabkan berlakunya masalah leaky gut. Leaky gut bermaksud leaky gut akan menyebabkan kita kekurangan penghasilan diamine oxidase. Bila kita kekurangan penghasilan diamine oxidase, kita akan berlakunya masalah histamine intolerance. Histamine intolerance akan menyebabkan tubuh badan kita terperangkap dalam mode sympathetic dominant. Bila kita terperangkap dalam mode sympathetic dominant, kita akan kekurangan bekalan darah dan saraf kepada kita punya eksternal, kita punya extremities, seperti kita punya tangan, kita punya bahagian bawah kaki, bahagian pinggang ke bawah, kita punya sistem digestion, kita akan kekurangan darah pada bahagian tu. So apa yang akan berlaku? Tubuh badan akan terpaksa melakukan proses glycolysis anaerobik untuk menghasilkan energi. Glycolysis anaerobik dia tak efisien. Energi yang dihasilkan sikit dan byproduct yang dihasilkan adalah hydrogen ion. Hydrogen ion ni bersifat oxidized. Dan bila dia pergi kepada kita punya cells kita akan inflame, akan menghasilkan reaktif oxygen species. So, 2 benda ni lah yang dikatakan sebagai keradangan kronik dalam tempoh jangka masa yang panjang. Terima kasih banyak Syah. Okey, tempoh jangka masa yang panjang. So, kita tahu kat sini bukan problem kita kekurangan antioksidan. Problem dia kat sini, kalau kita ambil antioksidan yang banyak dalam keadaan macam ni, bermaksud kita hanya sapu masalah bawah kapet saya lah. Lama-lama dia jadi bangkai, lama-lama dia jadi busuk. So, cara sepatutnya adalah solve dia punya punca dulu. 3 stres emosi ni, yang ni tak apa, kita ajak dah, orang tahu dah nanti. Lepas tu selesaikan masalah leaky gut dan kurangkan masalah histamine intolerance. Benda ni saja nak. Okey. Kekurangan vitamin B12, sistem penaman dan GERD pun terjadilah. Kekurangan vitamin B12 hanya akan berlaku bila kita punya digestion tak function. Itu saja. Digestion kita tak function bila kita kekurangan blood supply dengan nerve supply dekat kita punya kawasan penghadaman. Dekat kita punya digestion punya organ lah. Especially kawasannya perut, usus kecil dan kita punya pancreas. Sebab dia macam B12 ni kita nak sintesis dia boleh dengan ada Klebsiella dengan Pseudomonas punya bakteria dekat usus kecil. Tapi kalau kita ada masalah SIBO mampu habis bakteria ni dekat kita punya usus kecil. So kita dependent on external punya makanan secara oral lah. Nak digest dia perlukan kita punya digestion dalam keadaan relax supaya kita boleh hadam dia, hasil gastric juice kita mencukupi, pancreas kita function normal, gallbladder kita function normal. Semua benda tu dia kena tengok semua benda tu lah. Terima kasih Syah banyak-banyak. Okey. Dan vitamin B12 akan kurang sebab tu. Sebelum vitamin B12 kurang, dia kena kurang vitamin D dulu. Kalau vitamin D duk ada, kita tak kurang vitamin B12. Kalau kita kurang vitamin B12, kita tahu dah vitamin D kita dah hampir kosong. Hampir kosong. Ni paras kurang cukup lah noh. Paras kurang cukup. Okey. Okey. Minum air kangin okey kan? Sebab dah tu penapis air yang ada. Boleh tu boleh. Air kangin ni mesin dia tu selalu kita boleh adjust dia punya acidity ke apa. Jangan bagi alkaline.
kurang sikit buat 6.5 kan, itu lebih better untuk kita buat hawan nak minum sebelum makan. Tapi kalau kita dalam keadaan perut kosong semua, boleh dah naikkan dia tinggi sikit, 7.5. Nah, gastrik, pening, melayang, sesak dada, bolehkah ambil Half 5 dan nak ambil yang mana? Ambil Half 5 saja dulu, tak ada masalah. Ambil Half 5 saja dulu, Half 5 plus. Lepas tu saya minta ajang-ajang update makan lah. Sentiasa update makan pada Dietec. Sebelum makan, tangkap gambar dulu, kakak. Lepas tu makan dulu sampai kenyang. Lepas tu saya pergi Dietec komplain lah, oh ini tak boleh, ni tak boleh. Lepas tu jangan ulang balik benda tu dah. Okey, baik. Susu fresh ke? Boleh ambil contoh Farm Fresh. Farm Fresh bukan susu fresh. Nama saja susu fresh. Dia ada susu pasture, pasteurized milk. Pasteurized milk ni memang law, undang-undang kata kalau nak jual susu memang kena pasteurized lah. Undang-undang cakap macam tu. Tapi kita kena tahu dalam susu lembu tu sendiri dia ada bakteria yang perlu manusia ambil ingest untuk kita mudah nak hadam laktos. Tapi kalau dah masuk pasteurized punya ni, habis susah sikit lah no. So saya tak galakkan untuk pengambilan susu. Even orang dewasa pun saya tak galakkan pengambilan susu. Sebab tak ada point pun, tak ada point. Kalau macam budak kecil saja, ya perlu. Itu pun susu mak. Kalau ambil susu lembu ni, dia akan trigger, dia akan buat banyak masalah di kemudian hari. Gigi reput, senang start nak jadi insulin resistant, nak jadi masalah diabetik. Walaupun ni bukan kita kata diabetik type 1 ni, diabetik type 2, asma, reflux. So kalau dia kata susu ni bagus, bohong. Susu mak yang paling bagus sekali. Okey, tu Half 5 plus ni saya nak cuba resi boleh. Tapi kalau sebelum cuba resi tu ambil mikrobal. Kalau tak cuba mikrobal, ambil mikrobal dulu. Habis mikrobal baru ambil resi nah. Okey, tu Half 5 plus ni kena amal berapa kotak. Bila dah sembuh maintain Half 5 Ultra je boleh ke tu? Bila dah sembuh ni, dia combination dia paling okey sekali. Half 5 ni ambil lah seminggu sekali pun tak ada masalah dah time tu. Seminggu sekali, lepas tu maintain dengan real C sahaja. Real C ambil seminggu sekali pun okey dah time tu, tak ada masalah kalau dah okey. Okey. Kalau ada buat motion, saya selalu sakit kepala. Adakah ini salah satu simptom? Okey. Sakit kepala ni kita kena faham apa yang boleh trigger sakit kepala. Dalam kepala otak kita, dekat otak kita, kepala otak, dalam otak kita ni, dia sangat kurang saraf sakit. Saraf sakit kita banyak dekat kita punya tengkorak kita ni. Bawah tengkorak dia tu ada satu lapisan membran, dia nama dia meninges, MENINGUE, mening. Okey, mening. Kalau kita punya kepala otak kita tu dia agak mengembang sikit akibat kita bawa histamin dekat situ, dia bawa air sikit, dia increase vascular permeability dan increase dia punya pressure sikit dekat situ, dia mengembang sikit, dia akan tekan kita punya mening, yang tu yang create sakit kepala tu. Bukan kata otak kita ada saraf sakit, tak. Kalau kita buka tempurung kepala otak kita ni, buka cucuk tak rasa sakit pun. Macam tak rasa sakit pun. Tapi yang buat sakit kepala adalah kita punya lapisan mening sebelum kita punya tengkorak. Kalau otak kita, kalau kita blood vessel tu dia mengembang sikit, dia tekan, dia rasa sakit kepala lah. Okey. Saya sakit kepala bahagian belakang. Bahagian belakang ni, belakang kepala kita ni dia ada occipital nerve. Occipital nerve ni dia kontrol kita punya vision sekali, mata sekali lah. Kalau dia mengembang, akibat masalah histamine intolerance, dia automatik kita mata kita bukan jadi kelabu sekali, dia nak jadi kelabu, dia nak jadi blur, dia nak jadi silau lah. Okey. Tu adalah penyakit gerd punca SLE lupus. Okey, dok juga. Dia autoimmune ni dia terlampau besar punya ruang lingkup dia ni. Saya nak explain pun susah. Dia nak kata keturunan pun boleh jadi, nak kata external factors pun boleh jadi juga. Sebab banyak orang kena SLE
Sebab vaksin dah selalunya kan. Sekarang ni orang saya sebut lagi kena ban pula. Okey, tapi itulah yang antara yang famous sekarang. Okey ya. So, dua benda tu selalunya sebab dia akan trigger kita punya okey. Macam nak cerita. Tapi kalau jadi pun tak guna dah. Makan ubat lah untuk kontrol untuk sementara waktu. Saya untuk SLE ni saya sebab dia kita bercakap benda tu, saya takut saya ikut TikTok di tag nak ban saya ke apa kan. Tapi kalau cakap medium lain saya rajin sikit nak bercakap lah. Tapi kalau kat sini malas sikit bercakap medium. Dia akibat cucuk petang tu, kita dalam keadaan kekurangan vitamin D, dia merelate kita punya imun kita ke pro-inflammatory. Dia produce interleukin 1, dia produce interleukin 6, dia produce terminal necrophagy factor, dia create cytokine storm. Ya, betul dia boleh menyebabkan kita punya berlakunya masalah SLE. Betul. Tapi nak kata diakibatkan oleh masalah GERD, tidak lah. Okey, terima kasih Syah, terima kasih. Oh, Syah ni saja suruh saya buat juga sarkas ni. Okey, baik. Betul lah tuan, bila ada masalah penghadaman dia akan kacau seluruh badan. Ya, betul. Kadang saya takut BP naik and takut sangat collapse. Okey, dia tak collapse. Dia kena ni dia tak collapse. Dia okey BP memang akan naik sebab kita faham dia akan constrict cara parasympathetic dominant mood lawatan lari ni mengurangkan bekalan darah kepada kita punya tangan ni adalah dengan constrict kita punya blood vessel lah, kecutkan kita punya blood vessel. So kita punya darah tu dia nak pump, dia kena pump lebih kuat lagi tau. Naik dah tekanan darah. Okey, tapi dia tak pingsan lah. Dia tak pingsan, yang risau. Pas bertekak dengan doktor pasal leaky gut, dia orang tak percaya. Ya, betul. Sebab leaky gut ni orang kata term yang masih tak diguna pakai lagi, masih tak establish dalam medicine punya community. So cakap leaky gut, dia orang kata binatang apa leaky gut tak tahu lah apa semua kan. Yang ni salin reflux, binatang apa tu tak tahu lah. Yang menyebabkan endolin side drops, histamine intolerance menyebabkan masalah vertigo. Tak tahu lah macam mana boleh buat. Sebab dia tak establish lagi binatang ni lah. Okay, so kalau ada soalan silakan tanya soalan. Okay, so tadi saya dah jawab dah untuk semua ayat akal lain ni. Lepas ni rasa tak keliru dah mengarut. Dia kata dia macam ni lah. Dia untuk nak memahami masalah GERD ni, dia kena dulu. Saya pun tak faham. Isteri saya ada, sebab tu saya apa-apa pun saya akan rujuk dia. Asal macam mana, badan macam mana, cuba explain bagi paling simple bagi saya faham macam mana. Dia explain lah. Macam ni, rasa badan macam ni, rasa macam ni. Oh, macam ni rupanya. Sebab tu saya boleh relate. Saya cuba trust daya upaya. Tapi kalau orang yang kata masalah anxiety ni bukan dari leaky gut, kita tak tahulah, dia kena dulu lah. Kena dulu sampai tak tahu kat mana nak pegang dah. Waktu tu kan dah rasa lemah betul-betul dah, try apa semua tak jadi. Dah jumpa doktor dah jumpa perawat Islam dah, jumpa trauma dah, baru selalunya jumpa saya time tu. Dia tak boleh okey. Untuk Nuran Syafiq kata bekam boleh buang yang kita cucuk 3 kali itu tak betul, tak boleh. Sebab dia bind dah dengan kita punya cells. Dia impossible dan mustahil untuk dibuang melalui bekam. Mustahil sebab dia jadi sebahagian daripada kita punya tubuh badan. Okey. Saya akan lagi sakit kepala macam nak gila. Okey, baik. Sebab apa saya rasa perubahan selepas MBA. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak.
mRNA. Lama dah tak dengar lah. Saya pun saya sebab bab COVID macam ni apa semua, saya tak main lah. Sebab kita bercakap pun no point lah, no point. Sebab semua orang dah buat dah benda tu. Sebab semua orang dah buat. So no point untuk kita induce anxiety orang mengenai hal ni. Sebab tu saya langsung tak bercakap dah mengenai benda ni. Saya tahu okay, sekarang ni ada problem ni, aku kena selesaikan problem ni. Tanpa bagi orang ni trigger dia punya anxiety. Macam tu lah cara dia nak. Okay. How far boleh manage dengan air sejuk? How far boleh minum dengan air sejuk ke? Boleh, tak ada masalah, silakan. Saya makan real food selamat banyak perubahan. Saya teruskan sekarang sembuh 75%. Alhamdulillah. Okay, alright. Alright. Okay. So, kita punya topik malam ni mengenai air alkaline water ni bagus ke? Words dia adalah kemungkinan bagus. Saya tak letak nama saya dan nama MVP ni mengatakan alkaline water ni bagus. Walaupun saya duk minum juga alkaline water ni sebab dah beli dah mesin dia kat rumah dulu kan. Dah ada tu, kena nak pakai kan. Jangan. Tapi saya ambil waktu perut saya kosong sahaja. Dia kata ada efek refreshing hydrate tubuh badan tu. Saya tak kata nak kata asal biasa saja. Cuma saya dah jadi amalan nak buat macam mana. Tak kata nak kata bagus, tak kata bagus. Saya kata, bab ni saya kata tengok masa ke depan ni yang mana boleh confirmkan benda tu. Okay. So, apa beza air alkali dengan air tapis biasa? Air alkali boleh proses electrolysis, manakala air tapis ni boleh proses reverse osmosis. Air alkaline dia pakai cathode dengan anode punya. Macam kita belajar kat sekolah sains dulu lah, yang mana dia produce hydroxide satu, hidrogen satu. Hydroxide ni yang akan meningkatkan kita punya alkaline punya, meningkatkan pH air kita. Kalau reverse osmosis dia pakai water filter. Okay, air tapis ni berasid ke? Okay, air reverse osmosis tu berasid ke? Dia tak berasid pun. Sat. Dia kata berasid tu berasid lah. Sebab pH dia 7.5 kadang-kadang kan. 7.5, 7 dan 7.5 tu consider acidic sikit lah. Macam mana tubuh badan kita ni boleh jadi berasid? Sebab orang kata kena guna air alkaline untuk neutralkan asid dalam tubuh badan. Berasid ni maksudnya tubuh badan kita banyak hidrogen ion dan juga reaktif oksigen spesies. Hidrogen ion ni akibat cara penggunaan gula kita dalam keadaan anaerobik. Walaupun kita workout, kalau orang tu sihat sekalipun, kalau dia hentam lenjan badan dia kau punya kan, memang macam contoh dah lari, dia tak pernah lari maraton pun seumur hidup dia, tapi disebabkan ada dia punya awek yang dia suka tu kan, kata okay, abang kena lari maraton ni 40 km ni, dah buat yang maraton 2 kali tu kan, baru saya akan terima cinta abang dan kena habiskan larian maraton ni dalam masa 2 jam. Kawan tak pernah lari maraton, lepas tu dia tekan lanjut habis sebab nak menikah kan. Awek dia suka kan, dia lenjam badan dia sampai dia boleh jadi masalah kencing berdarah akibat waktu tu terlampau banyak penghasilan hydrogen ion dan juga reaktif oksigen spesies. Rapid sangat, buah pinggang dia boleh jadi major failure time tu, boleh melingkup buah pinggang dia. Yang ni orang kata berasid tu. Okay, macam mana alkaline water ni orang cakap boleh neutralkan asid? Dia masuk ke mana? Dikatakan molekulnya sangat kecil, boleh masuk dekat kita, mudah kita absorb melalui kita punya digestion tu kepada kita punya darah, masuk kita punya cells. Dikatakanlah, tapi tak tahulah pH berapa yang sesuai untuk kita minum dan macam mana dia bantu kita. pH yang okey adalah kalau nak alkaline water 7 pada 8.5 tu maksimum. Dia macam mana dia bantu kita? Macam saya cakap tu lah, dia bukan kononnya, dikatakan, ni saya pun tak boleh proof,
dikatakan dia boleh bantu mengurangkan pengoksida sebab dia bersifat antioksidan. Dia akan bantu untuk melengkapkan ikatan kimia reaktif oksigen spesies dan juga hidrogen ion kita tu. Dikatakanlah orang GGA ni boleh minum ke air alkaline? Boleh, waktu perut kosong tak ada masalah. Jangan ambil waktu baju hafai, sebelum makan ataupun selepas makan. Membantu ke? InsyaAllah lah membantu. Kalau boleh macam minum macam mana dia bantu waktu perut kita kosong lah. So saya dah jawab dah persoalan-persoalan tu. Okey, baik. So apa? Oh, banyaknya soalan. Okey. Happy Day baru, lepas tu baru makan rebi. Ya, betul. Okey. 100 plus tanpa karbonat tu boleh minum ke untuk tenaga? Okey. 100 plus 100 plus dia ada dua selalunya. Dia ada dua. Satu yang ada yang banyak sugar, satu less sugar lah kan. Ada dua actually. Cara nak guna dia, kalau less sugar kita guna untuk bila kita tak kurang aktiviti fizikal yang intens. Kalau sugar banyak, kita ambil waktu lepas kita buat aktiviti fizikal yang intens. Tapi saya bagi tahu formula dia, ambil lepas makan. Jangan ambil selepas tu, lagi dia nak trigger bloating. So ambil lepas kita makan. Sebab apa? Dia macam ambil air gula biasa jugalah. Ambil air gula. Sebab apa? Okey, contohnya dalam tu dia ada salt sekali, garam apa semua. Sebab apa dia kena selalunya air garam ni? Kalau orang buat macam minuman sport drink ni, dia kena ada sugar. Sebab dia nak bagi kita punya garam tu jadi VIP untuk terus masuk kepada kita punya sel. Sebab tu kita minum garam, minum gula selepas makan. Kalau tidak, orang GGA ni kan komplain selalu bibir pecah, dehydrate apa semua kan. Akibat masalah kurang garam sebab badan dia selesa dan keadaan stres. Okey, cara dia lepas makan buah yang gula sikit, tapi jangan buah yang macam yang ada creamer, bukan yang ada creamer, yang susu, yang kopi, yang creamer, yang susu je lah. Dua benda ni saja, creamer, susu. Tapi kalau kopi apa semua tu minum relax-relax boleh lah dah, minum relax. Okey, baik. Sakit naik gila. GGA ni bukan gila, tapi bila difikirkan sakit naik gila. Ya, betul. Sebab dia histamine intolerance tu yang menyebabkan radang pada kita punya hypothalamus. Pada peringkat permulaan dia memang jadi masalah anxiety, jadi panic attack. Lepas tu dia slow dia akan develop untuk jadi masalah lain lah. Dia just start jadi pelupa. Dia start rasa macam diri dia bukan diri dia. Dia start nak jadi develop untuk skizo. Dia slow lah benda tu, slow. So untuk mengelakkan daripada kita jadi gila, practice Hour Plus dan MEB lah nah. Dan satu lagi sentiasa workout. Macam saya ni, hari-hari saya akan workout. Macam Tuan Farhan pun dah rasa benefit dia, sehari-hari pun workout. Dia untuk orang yang hidup stres banyak ni kan, untuk orang stres banyak ni, untuk mengekalkan minda tu supaya waras sentiasa, kena sentiasa workout. Okay. Bikarbonat. Tadi ada soal apa tu Hafiz saya tanya. Karbonat. Okey, bikarbonat ni dia carbon dioxide punya gas saja. Kalau pernah tengok lah, kalau pernah tengok macam minum cerita macam dekat India tu kan, dia buat air lemon kan. Dia potong-potong, memang syok tengok kan. Macam nampak macam tak bersih langsung lah. Lepas tu lagi dia cucuk bisin tu. Lepas tu dia pusing. Yang tu dia masukkan gas bikarbonat dalam kita punya minuman untuk buat jadi rasa fizzy tu, rasa gas lah. Tak ada masalah pun. Nak minum air gas ni tak ada masalah langsung pun. Dia akan jadi sendawa kalau kita minum keluar jadi gas tu lah. Itu je lah, dia tak ada masalah pun. Dia untuk emulate, contoh macam rasa fizzy. Okay, satu benda, fizzy drinks ataupun sparkling water ni, okay, air mineral ni ada yang fizzy tau. Dia ada gas sekali dalam tu akibat dia punya minerals.
Benda tu minum okey sangat, tak ada masalah, dan dia memang rehydrate tubuh badan. Yang tu confirm rehydrate tubuh badan. Tapi air gas ni tidak lah. Air gas ni tak lah. Bila air gas, kita sedar kita minum carbon dioxide, kita burp pun carbon dioxide keluar balik lah. Itu sahaja. Taklah nak kata dangerous ke, berbahaya ke, apa ke sekian-sekian. Tak lah, no? Tak lah. Tapi kalau terlampau banyak gula, dan jadi problem lah. Okay, GERD boleh menyebabkan flu ke tuan? GERD boleh menyebabkan flu. Tak, GERD tak boleh menyebabkan flu. Tapi kalau contoh macam pagi, kalau dia reflux, berlaku silent reflux, time tidur tu memang dia akan sesemar. Lepas tu tekak, lepas tu dia nak rasa macam tekak tu berkerak. Tapi taklah jadi flu. Flu ni virus. Okay. Real B tu kena bancuh air tertuang terus. Real B tu kita kena bancuh dalam air dulu. Bancuh, kocok, nanti terus minum. Okay, Allah. TikTok suruh saya promote. Ini Alpha Plus ni produk saya. Okay, untuk orang yang masalah digestion, ada masalah GERD, ada masalah anxiety, silakan. Ada beg kuning kat bawah tu, boleh tekan. Okay. Bos, mihun goreng boleh makan ke? Okey, untuk peringkat permulaan baru nak MBB, saya kata tak payahlah makan mihun. Makan nasi lagi better. Makan nasi. Sebab bihun dia nak kena cerai. Dia transform je kanji tu satu hal dah. Dia kalau air liur tak cukup, kita punya pankreas tak hasilkan amylase pun tak mencukup. Dia susah nak digest. Dia start jadi bloating lah. Makan nasi lagi mudah. Lepas tu pemilihan beras pula untuk permulaan orang yang ada masalah GGA baru praktis MBB. Janganlah makan beras panjang. Okay, beras panjang ni susah nak digest. Dia amylopectin dengan amylase. Amylopectin ke amylase lah. Saya pun dah lupa dah. Kata amylopectin tu betul ni. Okay, amylopectin dengan satu lagi ni kawan apa dia? Amylose. Amylopectin ni kalau untuk beras panjang, dia punya ikatan sugar dia, ikatan gula dia dinamakan sebagai amylopectin. Kalau lagi pendek, beras tu macam beras biasa ni, beras Malaysia ni, dia digelar sebagai amylase. Ikatan gula dia ringkas, mudah untuk terurai. So, untuk permulaan tu ambil lah beras pendek. Jangan makan nasi Arab lagi. Kalau nasi Arab jenis basmati ni beras yang panjang. Dia punya fermentation potential dia adalah tinggi. Fermentation potential ni bermaksud dia punya kebolehan untuk menapai. Okay. Kalau untuk fermentation potential beras pendek ni dia rendah. Susah nak menapai. Bila susah nak menapai, kuranglah penghasilan gas. Ambil lah dua benda ni. Okay. Apa cerita tadi? Lupa dah. Itu. Okay. Saya dah lama minum Hafal, hampir 2 tahun dah. Tak lama kalau compare dengan saya. Kalau compare dengan saya daripada tahun 2012. Kalau ayah saya daripada tahun 2008. Kalau mana-mana yang nak meninggal akibat masalah buah pinggang punya failure kan, sebab ayah saya dululah tu. Tapi ayah saya sekarang ni umur dia 77 dah kot, 77. Masih boleh panjat pokok kelapa, masih boleh kayu basikal, masih boleh berlari, masih boleh bawa kereta macam orang gila, dan juga boleh main golf lagi dan juga boleh berlari apa semua. Dia tak ada masalah, sihat sejahtera ya saya. So kalau apa-apa, kalau dia mati, kita boleh check dengan sebab apa kan. Yang ni sebab masalah buah pinggang ke apa semua. Betul, saya punya nega mampu lah tu kan, macam tu kan. So ayah saya ni memang dia ambil Alphite tak pernah miss daripada tahun 2008. Sampai tahun 2023 ni Dan dia adalah master untuk quality control lah. Dia yang check quality control setiap batch ni. Okay.
Saya air kelapa boleh minum tak? Air kelapa dia agak tinggi dalam FODMAP tau. FODMAP, fermentable oligosaccharide, monosaccharide, disaccharide dan juga polyols. Dia tu semua yang saya cakap tu adalah jenis ikatan gula monosaccharide. Ikatan gula ada satu, disaccharide, dia combination dua, polysaccharide, dia kompleks banyak. Okey ya. Kalau nak introduce sikit dan kita tingkatkan dia punya jumlah dia tu sikit daripada masa ke semasa kurang mungkin banyak nah. Okey. Bila acid reflux tekak jadi perih kering hingga rasa tersumbat, ya betul. Itulah dia. Kalau konsum terus tak ada masalah pun. Kalau pemalas memang boleh konsum terus macam tu. Tapi kalau rajin sikit, bancuh dengan air tak ada masalah. Saya bayang okey tak tuan? Saya bayang okey saja, tak ada masalah. Tuan nak tanya kenapa kita duduk dalam aircon pun masih berpeluh? Masih berpeluh duduk dalam aircon? Tak ada masalah tu. Saya yang problem dia kalau duduk dalam aircon, apa jadi trigger? Kalau berpeluh tak ada apa, okey je. Ataupun buat tu tengah stres tak tentu pasal, kena cari lah dia punya punca lah. Acid reflux pedih ulu hati macam dihiris dada ketat dan rasa susah nak nafas. Okey, ayo kena tukar beras lah pula. Acid reflux memang dia akan pedih ulu hati macam dihiris dada ketat susah nafas. Sebab apa? Sebab bila kita kembung, khusus kita tolak naik atas, perut je kita kecil-kecil, tolak kita punya diafragma, alih kita punya hati sikit. Betul-betul kalau tak boleh lepas dia punya gas, memang akan jadi macam tu lah no. Ayo kena tukar beras lah pula. Cari beras pendek. Okey, bonus. Seorang kata beras basmati ni bagus, dia low glycemic index. Memang betul, dia low glycemic index. Sebab apa? Sebab dia susah nak urai. Itu saja. Bila kita susah nak urai sesuatu benda, kalau orang tu tak ada masalah SIBO tak apa. Tapi kalau dia masalah small intestinal bacterial overgrowth, pencemaran bakteria usus besar dekat usus kecil, bakteria usus besar ni akan ambil lebihan kanji, akan ambil lebihan gula ni, dia akan tapai, dia akan produce gas. Tu problem dia. Tuan kenapa kenapa kalau mandi rasa sejuk sangat badan walaupun tengah hari? Kalau kita tengah kembung, memang automatik jadi sejuk. Sebab dia kurang blood flow dekat kita punya badan ni, kita punya permukaan kulit. So mandi air sejuk memang lagi sejuk. So mandi air yang agak panas sikit, dan sambil mandi kita badan sikit bagi sendawa. Okey. Hafal ni lama dah saya ingat. Hafal ni dah lama. Kalau tengok saya punya Facebook tu, dia ada tahun 2012. Ayah saya buat benda ni daripada tahun 2008 dulu dia masuk iklan dekat RTM iklan TV8 entah ada tak lagi TV9 time iklan dia waktu tu aja banyak main iklan radio RTM kalau orang yang duk dengar radio RTM pernah dengar iklan How-Fi untuk macam tu kan. Betul ada interview dengan saya. Kalau tengok YouTube YouTube punya How-Fi Plus, cuba tengok yang awal-awal, video untuk awal tu ada saya buat klip interview untuk How-Fi Plus ni. Sebab dulu iklan ni yang paling berkesan adalah iklan interview ni. Kira macam setiap hari Ahad, hari Khamis tu adalah pukul 8 sampai pukul ni sekian-sekian, ada masa slot 30 minit macam tu je kan. Adalah. Okey, nak minta tip untuk melagakan acid reflux jika berlaku tuan selain telan ubat kapur. Ubat kapur boleh, tak ada masalah. Time tu tak ada masalah. Kita telan ubat kapur sikit, kita urut bagi sendawa. Tapi ubat kapur ni dia tak boleh ambil selalu. Itu je. Sama juga PPI, dia tak boleh ambil selalu. Saya baca Hafai guna air mineral, awak asal lain. Sebab air mineral tu memang asal lain pun. Air mineral ni dia rasa payau. Itu saja. Bukan sebab Hafai tu rasa lain, sebab dia payau. Okey.
Saya pun rasa macam apa yang nak collab masa tengah dukung anak buat kenduri cukur sebab crowded yang panas. Sebab kita tak tahu. Okay, orang dia duduk dalam orang ramai ni, sebenarnya kita punya sensory ni tengah cuba menapih bahaya di sekeliling ni, walaupun kita tak tahu benda tu dia separa sedang kita buat, iaitu sebenarnya stres tu. Kalau kita tak cukup kortisol untuk nak buat proses tu, dia akan trigger penghasilan adrenaline. Adrenaline akan trigger secondary histamine release. Dia buat jadi bloated time tu, tiba-tiba rasa tak sedap badan, otak dah start sasau sikit, then kita akan start nak lari, dia akan trigger anxiety time tu. Itu saja. Ubat cakur tu bagus ke Amal? Tak ada. Ubat cakur bagi saya macam tak ada beza pun. Ubat cakur tak okey bagi saya. Yang paling kalau nak release cepat, ubat kapok tu better lagi pada ubat cakur. Saya cakap macam tu. Tapi dia tak boleh ambil selalu lah. Cakur boleh ambil selalu, tapi cakur ni macam serupa tak ambil apa. Itu je. So tak ada. Okey. Saya ada blokage, high BP dan sakit jantung risau, tapi macam histamine intolerance, biasalah tu. Ini perkara biasa. Okey, baik. So saya rasa untuk sampai ke sini saja hari ini. InsyaAllah esok kita akan ada live lagi. Esok saya kena start produce content banyak lagi, Aduh, bercuti 2 hari ni jadi malas badan. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih semua. Simptom GGA mimik penyakit lain je, betul. Dia boleh mimik 1001 benda. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.